Perkembangan terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. Jumlah kes jangkitan COVID-19 di negara ini kekal 141 kes setelah tidak ada kes jangkitan baru dicatatkan hari ini. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, pada sidang media perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 petang tadi. Menyertai sidang media, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Rabu, 11 Syawal 1441 Hijrah, bersamaan dengan 3 bulan Jun 2020 Masehi, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang, manakala jumlah kes yang telah sembuh ialah seramai 138 orang. Pada masa ini, hanya satu kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Beliau masih dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syifa kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Seterusnya, dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 261 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 19,885 ujian. Berikutan makluman mengenai Bro Health App, Alhamdulillah, setakat ini sejumlah 268,388 orang ramai telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Manakala sejumlah 5,039 syarikat dan premis telah mendaftar kepada aplikasi tersebut. Sementara itu, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman mengongsikan sembahyang fardu Jumaat kali kedua masih dalam tahap pertama. Menurut Menteri Hal Ehwal Agama, khidmat cemerlang para petugas dalam menyelenggarakan kawalan-kawalan yang diperlukan semasa sembahyang fardu Jumaat pada 29 Mei lalu membolehkan jemaah datang ke masjid secara teratur dan tertib. Bagi sembahyang fardu Jumaat kali kedua, Kementerian Hal Ehwal Agama bersama Kementerian Kesihatan, pasukan polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei mengambil beberapa pendekatan bagi menambah baik penyelenggaraannya. Pertama, masjid, surau dan balai-balai ibadat akan mula dibuka pada pukul 11.30 pagi. Yakni setengah jam lebih awal daripada sebelumnya, daripada Jumaat yang lalu. Dan akan mula ditutup apabila sahaja selesai khutbah dan sebelum Bilal melaungkan iqamah untuk imam dan jemaah memulakan sembahyang Jumaat. Ini pun tertakluk juga kepada budi bicara sesebuah masjid, kerana ada didapati terdapat di luar pagar itu lagi ada orang yang sudah mengimbas kotnya. Jadi ada 3 buah. Jadi oleh kerana sudah habis doa khutbah kedua yang bagaimana SOP yang ditetapkan kepada mereka, maka pihak yang berkuasa yang menjaga gate menutup. Jadi mereka yang tidak sempat itu terpaksa balik. Jadi untuk yang akan datang ini, gunakanlah discretion ataupun budi bicara. Sekira-kira setiap pihak masjid itu ada pegawai masjid untuk juga turut sama mengawasi di keadaan di pintu itu. Kerana itulah pintu-pintu pagar masuk ke kawasan dan pintu masuk ke dalam masjid, surau dan balai ibadat akan ditambah mengikut kesesuaiannya. Kesesuaiannya itu mengikut termasuklah lokasi sesebuah masjid dan keadaan keluasan kawasan masjid dan sebagainya. Ya, ini dengan itu akan menambahkan tenaga petugas-petugas bagi pemeriksaan QR
pengimbasan kod QR dan pemeriksaan suhu badan, dan juga jemaah dikehendaki beratur menurut penjarakan fizikal yang seterusnya, membersihkan tangan dengan hand sanitizer sebelum masuk ke ruang sembahyang. Ketiga, poster yang menunjukkan panduan semasa hadir dan berada di masjid, surau dan balai ibadat akan ditampal di luar pagar masjid sebagai tambahan pemberigaannya yang telah dibuat melalui RTB, akhbar dan media sosial. Keempat, untuk makluman seterusnya, ini penting, adalah ditegaskan lagi bahawa kehadiran ke masjid, surau dan balai-balai ibadat untuk bersembahyang fardu Jumaat adalah dengan tapisan tahap kesihatan seseorang menerusi aplikasi Blue Health yang dilakukan setiap hari mulai Isnin hingga menjelang hari Jumaat. Setiap orang yang diberikan kod warna hijau bolehlah menempah masjid yang tersenarai dalam aplikasi tersebut. Oleh itu, perlulah seseorang termasuk warga negara asing yang beragama Islam yang ada di negara ini dan berhajat akan menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Mereka itu, di samping juga rakyat dan penduduk tetap yang beragama Islam yang wajib menunaikan sembahyang fardu Jumaat tetapi belum mendaftar ke dalam aplikasi Blue Health, hendaklah segera mendaftar ke dalam aplikasi Blue Health untuk mengetahui tahap-tahap kesihatan yang melayakkannya hadir ke masjid, surau dan balai-balai ibadat sebagaimana jemaah-jemaah yang lain. Sekiranya tahap kesihatan mereka didapati tidak mengizinkan, iaitu dengan tanda-tanda kod yang berwarna lain selain daripada warna hijau, maka mereka tidaklah perlu hadir berjamaah sembahyang fardu Jumaat di masjid, surau dan balai-balai ibadat. Mereka itu sebagai orang yang mempunyai alasan, ada alasan uzur syar'i yang melepaskan mereka dari kewajipan menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Orang ramai perlu sentiasa berwaspada dengan mematuhi saranan Kementerian Kesihatan meskipun pihak kerajaan mula melaksanakan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial. Menteri Kesihatan menjelaskan perkara tersebut semasa sesi soal jawab bersama media. InsyaAllah besok I think 28 hari kira tu incubation period berlalu dan Alhamdulillah setakat ini dah ada penularan wabak COVID-19 ini. Jadi ini walau bagaimanapun Tani punya neighbours or the region masih masalah COVID ini masih beranula. It's banyak di sana walaupun in a control manner in certain region. Tapi Tani perlu berawas je lah. Dan Tani pun sudah memulakan di escalation ini actually. So permulaannya yang besar sekali ya sekolah ni lah, selain daripada masjid sekolah. Jadi Tani menunggu dulu dalam 2 minggu dilihat apa usulnya. Okay. Lepas itu baru Tani move to stage 2. Okay. Stage 2 atau basically apa yang ada ni diberi capacity pulang lagi tu. Macam restoran bertambah kapasitinya, and sekolah pun primary school kali bermula. So, but we'll announce it in more detail nearer the time lah. Tapi setakat ini apa yang perlu dan diingatkan orang ramai juga, Tani masih dalam keadaan orang darurat COVID-19 ini. Walaupun Tani sudah mencapai 2 incubation period, tapi Tani perlu berawas-awas juga lah. Mesti Tani patuhi juga, especially macam physical distancing, mass gathering itu yang paling penting lah. Perlu dikawal. Dan sini saya mengambil kesempatan juga untuk restoran-restoran itu juga supaya pakai mask dan sebagainya, terutama sekali orang menyediakan makanan atau menghantar makanan itulah. Keadaan wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada masa ini antara yang perlu dipertimbangkan bagi ketetapan ibadat haji tahun ini. Menurut Menteri Hal Ehwal Agama, Kerajaan Arab Saudi juga belum mengumumkan
mengenai ketetapan sama ada musim haji tahun ini akan ditangguhkan atau sebaliknya. Ya, musim haji insya-Allah akan diputuskan dalam sedikit masa lagi, insya-Allah akan diketahui. Setakat ini kerajaan Arab Saudi belum mengumumkan mengenai ketepatan sama ada haji ditangguhkan atau bagaimana, tapi beberapa negara di rantau ketanian ini sudah mengumumkannya tidak akan menghantar jemaah untuk tahun ini, artinya ditangguhkan. Dan kita akan menentukan sikap kita melihat kepada perkara-perkara dari segi hukum dan juga perkara-perkara yang praktikal dari segi pengurusan dan sebagainya. Ibadat haji bukan semudah untuk melancong, terutama sekali dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan wabak COVID-19 yang juga melanda di Arab Saudi dan juga negara-negara lain. Jadi kedatangan jemaah dari seluruh dunia juga akan diperhitungkan sejauh mana kesannya kepada penularan atau kemungkinan jangkitan penularan yang lebih besar, lebih berbahaya. Yes. Penggunaan aplikasi BruHealth dan kod QR di jabatan-jabatan kerajaan dapat memastikan keselamatan pekerja dan orang awam yang berurusan. Bahan berita mengenainya menyusul selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Beberapa buah jabatan kerajaan telah melaksanakan penggunaan aplikasi BruHealth dan kod QR bagi orang ramai yang berurusan ke jabatan-jabatan berkenaan. Penggunaan aplikasi tersebut bukan sahaja dapat memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pegawai dan kekitangan jabatan, bahkan orang ramai yang berurusan. Antaranya Jabatan Buruh. Sebelum ini, Jabatan Buruh telah mengikuti saranan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan penjarakan sosial. Jumlah orang ramai yang berurusan juga dikawal dan pada masa yang sama, semua pelanggan atau orang ramai yang datang ke jabatan berkenaan dikehendaki untuk mendaftarkan diri di kaunter keselamatan. Penggunaan aplikasi BruHealth memudahkan proses pendaftaran orang ramai yang berurusan di jabatan tersebut. Sebelum ini, sekiranya akan kena pinta, ada sudah maklumat atau di Jabatan Buruh. Cuma ia di dalam bentuk manual dalam buku. Tapi dengan adanya BruHealth ini, alhamdulillah, ia dapat secara otomatik, dapat terus dengan secara langsung di-share. Orang ramai pun alhamdulillah memberikan kerjasama dengan menggunakan ini, because ia memudahkan bisnis orang juga. Kemudian memberi nyaman hati bisnis orang itu untuk datang ke jabatan ini untuk berurusan. Terus di buruh ini banyak urusan semua orang ramai. Jabatan Buruh pada masa akan datang juga akan melaksanakan sistem Jabatan Buruh iaitu Labour Management System yang membolehkan semua permohonan dibuat secara dalam talian tanpa perlu datang ke jabatan berkenaan. Jabatan Buruh mencuba menggunakan platform yang Indah Dada membuat perjumpaan dengan Indah Dada datang kemari, iaitu buat masa ini certain stages saja yang dapat mengurangkan steps ataupun mengurangkan membuat perjumpaan yang atau Jabatan Buruh. So Jabatan Buruh mengambil kesempatan dan menyahut perjalanan Jabatan Buruh untuk melalui industri 4.0 ini, Industrial Revolution ini, untuk sama-sama mendukung hasrat itu. Sementara itu, Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan juga mengambil inisiatif menggunakan aplikasi BruHealth dan kod QR. Ia bagi memastikan keselamatan orang ramai yang berurusan dengan jabatan tersebut. Menurut Awangku Abdul Rashid bin Pangeran Haji Aliuddin, Pegawai Pentadbir Tingkat 1 Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan, inisiatif tersebut bagi mendukung saranan Kementerian Kesihatan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Peranan kami dalam menyampaikan perkhidmatan yang cekap dan telus. Pihak pengurusan juga mengambil berat tentang keselamatan orang ramai yang berurusan dengan jabatan. Untuk mendukung saranan pihak Kementerian Kesihatan dan juga pihak Kementerian Kewangan dan Ekonomi,
Jadinya penggunaan aplikasi Brew Health dan juga pengimbasan QR code itu dapat sedikit sebanyak membantu pihak Kementerian Kesihatan untuk mengendalikan contact tracing jikalau sekiranya ada berlaku penularan COVID. Di antara kebaikannya juga penggunaan Brew Health ini, ia dapat menenangkan fikiran orang lah. Kalau orang itu berurusan di jabatan, orang akan merasa selamat dan tenanglah kalau orang tahu yang tanggungjawab sosial masyarakat sedang dilaksanakan di jabatan. Orang ramai diharap akan dapat memahami proses pembaharuan tersebut selain menyokong nasihat Kementerian Kesihatan demi kemaslahatan masyarakat. Sambutan dari orang ramai cukup baik. Walaupun tidak dinafikan ada sedikit period transition untuk membiasakan dengan pembaharuan ini, dan alhamdulillah dengan memperjelaskan kepada orang ramai mengenai asbab kenapa aplikasi Brew Health dan juga pengimbasan QR code ini diperkenalkan, alhamdulillah orang pun dapat juga faham dan mereka pun turut sertalah sama-sama mendukung saranan Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam sama-sama menjaga keselamatan orang ramai. 2 suspek lelaki warga tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan berhubung kes ceroboh dan curi yang berlaku di kawasan Bandar Seri Begawan. Penahanan dibuat susulan keadaan sebuah kenderaan yang mencurigakan dan pihak berkuasa yang melakukan rondaan rutin mendapati pemandu tidak mempunyai lesen memandu, cukai jalan kereta yang mansuh dan grill besi longkang yang mencurigakan dipercayai barangan curi ditemui di dalam kereta berkenaan. Suspek pertama bernama Samsudin bin Muhammad Idris, berumur 42 tahun, tidak bekerja, dan suspek kedua bernama Pangeran Muhammad Kamal bin Pangeran Haji Beswani, berumur 45 tahun, juga tidak bekerja. Kedua-dua suspek menghadapi 2 pertuduhan, iaitu tuduhan pertama adalah di bawah Seksyen 447 iaitu ceroboh, dan tuduhan kedua di bawah Seksyen 379 iaitu curi. Suspek pertama mengaku tidak bersalah dan pada hari ini ditahan riman di penjara Jerudong sehingga sebutan kes seterusnya pada 16 bulan Jun 2020. Manakala suspek kedua mengaku bersalah dan pada hari ini dijatuhkan hukuman selama 1 tahun di penjara Jerudong bermula hari ini. Kepada pemilik bangunan komersial dan persendirian adalah dinasihatkan agar mengambil berat dan mengambil inisiatif untuk menjaga harta benda bangunan tersebut seperti barang-barang besi yang boleh menarik perhatian penjenayah. Produk-produk buah nenas berkualiti yang sebanding dengan buah nenas dari luar negara dijangka mampu dihasilkan oleh ladang nenas Majlis Perundingan Kampung Tungku dan Katok. Bagi tuaian pertamanya, ladang yang terletak di kawasan kemajuan pertanian KKP Tungku itu dijangka dapat menghasilkan 103,000 pohon nenas. Pembukaan ladang tersebut juga membuka peluang pekerjaan kepada para penduduk kampung, terutama anak-anak muda. Dengan bantuan dan sokongan dari pihak kerajaan, ladang tersebut berpotensi untuk menghasilkan buah nenas bagi menampung sara diri negara. Diusahakan di tapak seluas 15 hektar, ladang nenas MPK Tungku Katok telah dipecah bahagi kepada 71 plot-plot ladang yang mana setiap plot ladang berkeluasan minima 0.5 ekar. Ladang ini diusahakan oleh anak-anak kampung yang aktif terdiri daripada pesara-pesara dan belia-belia kampung dengan keramaian 78 orang. Menurut Awang Haji Ismail bin Haji Rajab, Ketua Kampung Tungku dan Katok, usaha-usaha beliau dan penduduk kampung yang tidak kendur-kendur memohon kepada pihak kerajaan bagi tapak tanaman nenas di kawasan bekas Mac Farm akhirnya menjadi kenyataan. Dengan adanya menyambut suruhan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan yang diantar Perdana Negara Brunei Darussalam, jadi semangat kami yang saya sendiri mengetuai dengan jawatan kuasa MPK telah berusaha menimbulkan balik ladang nanas Kampung Tungku, yang mana kalau ikut dulunya Kampung Tungku ini memang terkenal dengan ladang nanas Tungku
Dan jadi dengan adanya titah itu kita menyambut seruannya untuk memajukan negara kita. Samping itu juga membawa anak-anak muda, jangan sekarang generasi baru tidak tahu dan kenal dengan kebun nanas kita ini. Dan adanya pengalaman orang-orang yang lama di kampung ini telah membawa mereka berladang nanas di sini, dan nampaknya semua mereka happy ikut berladang. Jadi dengan adanya kebun nanas ini mungkin akan menjadi satu hasil juga pada negara dan boleh meningkatkan lagi ekonomi negara kita Brunei Darussalam. Penanaman nenas di ladang ini adalah menggunakan kaedah tradisional. Selain nenas paun, ladang ini juga menanam nenas manis, nenas pisang dan moris. Penghasilan buah nenas dijangka akan dapat dituai di penghujung bulan Disember tahun ini. Ia tidak bermusim. Dia sepanjang tahun boleh. Ingatnya ia memakan masa dalam setahun setengah boleh baru mengeluarkan hasil. Ia akan umurnya cukup dalam 10 bulan ke 12 bulan. Jadi buahnya akan matang dalam masa 5 bulan. Benih-benih nanas ini kami datangkan, kami import terutama dari Taiwan, nanas paun Taiwan, dan ada dari Sabah dan Sarawak. Hasil pertama ini kami jangkakan dalam 130,000 pohon selepas kerugian lapas tuai. Selain diberikan tapak pertanian iaitu program projek rintis, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan juga telah menyediakan tapak khidmat nasihat teknikal, bantuan terhadap akses pasaran dan bantuan mendapatkan benih atau anak nenas luar negara. Jabatan Daerah Brunei dan Muara juga telah menyumbangkan pagar bagi keseluruhan ladang. Kami bagi pihak MPK Tunku Katuk mengucapkan ribuan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia kerana memberikan kami tanah seluas 15 hektar untuk dimajukan penanaman nanas, dan juga ada Jabatan Pertanian dan Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan yang memberikan khidmat nasihat teknikal, kajian-kajian tanah dan penyakit yang berterusan, dan juga Jabatan Daerah Brunei dan Muara menyumbangkan pagar untuk memagar semua kawasan ladang MPK ini.